Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam sesi perkongsian. InsyaAllah kali ni special sebab saya ingin berkongsi dengan usahawan, especially yang startup yang masih baru menceburi bisnes. Sebab apa, saya sendiri pernah melalui fasa startup dan memang fasa startup ni agak mencabar, especially mungkin bagi saya dulu yang kita tak ada ilmu, kita tak ada mentor, kita tak ada sistem, kita main terjah saja kan, masuk dalam dunia bisnes. Dan selepas dah masuk tu baru kita terasa kan bagaimana mencabarnya. Tapi disebabkan kita tahu matlamat kita, hala tuju kita, ya Alhamdulillah, insyaAllah Allah mudahkanlah kan. Jadi saya nak kongsikan sini tentang bagaimana startup boleh belajar daripada NGO. So NGO of course kita tahu, non-profit organisation, maksudnya pertubuhan yang bukan berasaskan keuntungan. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada NGO ni? First kali adalah NGO ni biasa ditubuhkan atas matlamat yang jelas, visi misi untuk sesuatu cause ataupun sesuatu sebab itu. Katakanlah contoh NGO untuk membantu mereka yang homeless, gelandangan. Okey, jadi matlamat mereka ni jelas, okey, untuk bantu. Katakanlah every week kita sediakan makanan, kita ingin berikan pada yang memerlukan. Maksudnya mereka dibina, NGO tu dibina kerana untuk membantu kan. Maksudnya berasaskan keuntungan semata-mata kan. Jadi startup juga boleh belajar daripada situ. Maksudnya kita sebagai founder, kita kena very passionate kan? Kita kena tahu hala tuju kita sangat jelas, and kita kena tahu visi kita, misi kita, and then kemudian kita kena tahu kemampuan kita. Dan yang lebih penting lagi adalah bila kita sangat passionate untuk membantu dengan produk ataupun servis yang kita ada, so itu akan membantu untuk kita survive, especially dalam fasa startup itu tadi. Itu yang pertama kan. Yang kedua adalah biasanya NGO ni dia mempunyai sumber yang terhad, limited. So jadi mereka sangat pandai untuk memanfaatkan sumber yang ada. Maksudnya segala apa yang mereka boleh gunakan, mereka gunakan tenaga, masa kan, dan sebagainya. So itu juga bila kita dalam fasa startup, sumber kita memang sangat kurang kan. Mungkin kita guna duit sendiri ataupun kita meminjam daripada mana-mana kan. Jadi memang kita agak restrict, maksudnya sumber kita sangat terhad. Jadi kita kena gunakan sumber kita tu dengan cara yang sangat berjimat cermat, orang kata kan. So jadi kita boleh belajar daripada NGO kan. Maksudnya kita tak boleh bergaya sakan kan, walaupun ada duit tapi kita kena gunakan untuk bisnes kan, bukan untuk diri sendiri kan. Bukan untuk tukar kereta baru ke dan sebagainya kan, bergaya dan sebagainya. So itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah biasanya NGO ni sangat pandai untuk meminta bantuan kan, daripada orang lain kan, tenaga, masa, wang, ringgit dan sebagainya. Jadi kita dari fasa startup, kita jangan rasa takut, segan untuk kita meminta bantuan kan. Tak semestinya minta bantuan wang ringgit, maksudnya minta bantuan khidmat nasihat, ilmu dan sebagainya daripada mereka yang berpengalaman. Itu pengalaman saya sendiri pun, saya banyak bermentor daripada ramai, berpuluh-puluh, mungkin beratus orang mentor saya dalam negara dan luar negara kan, dalam marketing, dalam pengurusan operation, dalam HR, dalam admin dan sebagainya. So kita kena banyak belajar. Kita kena rasa diri kita tak cukup ilmu lagi, dan kita kena belajar daripada masa yang semasa kan. Bila kita jumpa orang, kita jumpa yang pengalaman ataupun kurang pengalaman, kita kena sediakan cawan gelas yang kosong untuk kita terima ilmu daripada orang lain. So jangan rasa takut untuk minta bantuan, dan jangan rasa segan ataupun jangan rasa takut-takut untuk melabur untuk diri kita dan juga untuk kita mendapatkan ilmu. Sebab ilmu yang kita dapat tu akan
dibawa kan, sampai bila-bila. Itu kelebihan ilmu lah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bagaimana kita boleh belajar daripada NGO ni adalah NGO ni dia mahir untuk mengajar benda-benda yang basic kan. Maksud benda yang basic ni adalah kemahiran baru kan. Maksudnya bila orang baru datang dia ajar lagi. Kadang-kadang sebab apa? Sebab NGO ni sukarelawan. So mungkin orang masuk, datang dan pergi kan. So jadi bertukar-tukar orang. Jadi memang kita kena ajar orang baru setiap masa. Sama juga kita dalam fasa startup, mungkin kita tak stabil lagi, orang keluar dan masuk kan. Jadi kita kena mahir untuk mengajarkan benda-benda yang basic. Ada SOP walaupun simple pada permulaan. Ada kita buatkan sistem sedikit demi sedikit dan sentiasa improve kan. Memang SOP dan sistem ni dia tak akan perfect sampai bila-bila, tapi jangan jadi alasan untuk kita tak buat kan. Memang kena improve. Dah semakin membesar pun kita kena sentiasa improve SOP dan sistem kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, itu yang kita boleh pelajari daripada NGO ni adalah NGO ni dia tidak berasaskan kepada individu semata-mata kan. Maksudnya leader tu mungkin akan bertukar kan, mungkin sama, mungkin akan bertukar kan. Tapi disebabkan kita tahu NGO tu matlamatnya apa kan. Jadi orang menyumbang dalam NGO tu bukanlah kerana semata-mata kerana orang sesiapa yang berada dalam tu kan. Walaupun benda tu penting, orang yang menguruskan tu penting, tetapi yang lebih penting adalah matlamat. Maksudnya sesiapa saja yang menguruskan dengan baik, insya-Allah NGO tu boleh jalan. So, sama juga maksudnya dalam fasa startup pun kita tak semestinya bergantung pada sesiapa individu kan. Maksudnya bila kita tak bergantung tu, maksudnya kita kena survive kan atas dasar sistem SOP untuk membantu kita menuju ke matlamat tadi, matlamat yang ingin syarikat sampai tadi. So sesiapa saja yang masuk, datang dan pergi, kita tak terasa emosi kan. Maksudnya kalau orang keluar meninggalkan kita kan, so kita jangan rasa emosi yang terlebih-lebih kan. Maksudnya itu adalah yang normal kan. Tapi seorang leader kena pandai menjaga anak buahnya supaya anak buahnya kekal. Itu yang terbaik. Tapi yalah, biasa manusia kan. Kita dalam mana-mana syarikat sekalipun, mana-mana syarikat yang besar sekalipun, tak ada orang yang kekal selama-lamanya kan. Maksudnya ada orang yang akan pencen, ada orang yang akan berhenti, ada orang yang ada urusan sendiri dan sebagainya. So macam-macam kan. Jadi kita kena pandai menguruskan hal tersebut. Jadi itulah 5 tips ataupun formula yang kita boleh belajar daripada NGO kan. Itu pun pengalaman saya juga terlibat dalam NGO, terlibat dalam NGO kebajikan, terlibat dalam NGO kemanusiaan dan sebagainya. So sedikit sebanyak saya gunakan pengalaman tersebut dalam dunia bisnes. Jadi itu sedikit perkongsian. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan cik puan ada tambahan, boleh kongsikan di ruangan komen. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yakin sebelum jaya. Assalamualaikum.